Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدل الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berkata dengan perkataan yang benar. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan pengampunan di atas dosa-dosa kamu. Allah Subhanahu wa taala memperbaiki amalan kamu dan memberikan pengampunan di atas dosa-dosa kamu. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya itu adalah kejayaan yang sebesar-besarnya. Sadaqallahul azim. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, alhamdulillah, yang pertamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla, kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan waktu kepada kita untuk kita sama-sama dapat duduk di dalam rumah Allah ini untuk kita mendengar sedikit ilmu yang akan disampaikan. Kita duduk di dalam majlis ilmu yang diumpamakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman-taman syurga. Berdalilkan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kamu melalui ataupun kamu melintasi taman-taman syurga, maka hendaklah kamu singgah di dalamnya, hendaklah kamu berhenti dan duduk di dalamnya. Maka para sahabat bertanya kepada baginda, ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan taman syurga itu? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan halatul zikir, iaitu majlis zikir, majlis yang dalamnya disebutkan akan nama-nama Allah, di dalamnya disebutkan akan perkara-perkara yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah taman-taman syurga. Alhamdulillah, para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, ayat yang saya mulakan di dalam muqaddimah tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan kepada kita, bagi orang yang beriman kepada Allah, maka hendaklah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa bermaksud melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu taqwa. Dan Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kepada kita untuk kita sentiasa bercakap dengan perkataan yang baik, perkataan yang benar. Dengan perkataan yang benar yang kita ungkapkan itu, Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan kita, dan begitulah juga memberikan pengampunan di atas dosa-dosa yang kita lakukan. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini pertemuan kita, saya nak bacakan satu hadis, yang mana hadis ini adalah hadis qudsi. Semua kita maklum, hadis ini ada yang namanya hadis qudsi dan hadisun nabawi. Cuma beza hadis qudsi dengan hadisun nabawi. Hadis qudsi ini tuan-tuan dirahmati Allah, yang mana makna dan lafaznya berbeza.
maknanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, manakala lafaznya adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis kudusi, ya, maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala, lafaznya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis kudusi, ya. Dan hadis kudusi ini berbeza dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran makna dan lafaz daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun hadis kudusi tadi makna daripada Allah dan lafaznya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis kudusi ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda melalui ilham dan mimpi. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam melafazkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ilhamkan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Quran makna dan lafaz daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan beza Al-Quran dengan hadis kudusi ini, yang mana Al-Quran boleh dibaca di dalam salat, manakala hadis kudusi ini tidak boleh dibaca di dalam salat, ya. Al-Quran boleh dibaca di dalam salat, bahkan, ya, suratul Fatihah itu adalah menjadi rukun di dalam salat, ya. Hadis kudusi tidak seperti mana Al-Quran yang boleh dibaca di dalam salat, ya. Jadi hadisun nabawi, yang mana hadis yang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis lafaznya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya juga daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, hadis yang kita nak bacakan pada malam ini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ana akramu wa a'zamu afwan min an astura ala muslimin fid dunya thumma afdahuhu ba'da an satartuhu wa la azalu aghfiru li 'abdi mastaghfarani. Akulah yang maha pemurah dan yang maha agung. Akulah yang maha pemurah dan maha agung untuk memberikan kemaafan dengan jalan menutup keaiban muslim di dunia, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudusi ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawasanya Allah menyatakan dengan sifat yang agung pada diri Allah itu. Apa dia? Yaitu Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat sebagai mempunyai sifat yang maha pemurah. Allah Subhanahu wa taala memberikan gelaran pada dirinya, sifat yang ada pada dirinya, disandarkan sifat pada dirinya, yaitu yang maha pemurah, ya. Allah Subhanahu wa taala bersifat pemurah, ya. Kalau kita sebut dengan sifat Allah ini, tuan-tuan, banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pemurahnya Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita begitu banyak nikmat, ya, nikmat yang begitu banyak sehingga kan kita tidak mampu untuk menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau kita nak kira, kita nak hitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tak mampu untuk kita kira, tak mampu untuk kita bilang. Sehingga kan Allah menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jikalau kamu ingin menghitung ataupun kamu ingin mengira akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu untuk mengiranya ataupun menghitungnya, membilangnya. Kerana Allah itu bersifat yang maha pemurah,
Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan apa yang diinginkan oleh manusia. Bahkan yang tidak diinginkan manusia pun Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Kadang-kadang kita tak minta pun tuan-tuan dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apatah lagi kalau apa yang kita minta nak menunjukkan bahawasanya Allah itu mempunyai sifat yang maha pemurah. Ya, mempunyai sifat kasih sayang, mempunyai sifat yang penyayang, mempunyai sifat apa dia? Maha pemberi, mempunyai sifat yang maha pelindung. Semua Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quranul Karim, walillahil asmaul husna, dan bagi Allah itu nama-nama ataupun sifat-sifat Allah yang baik. Ya, kita boleh ya sebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai zikir kita. Ya, apa-apa nama Allah Subhanahu wa taala yang baik itu kita boleh sebut sebagai zikir kita, tuan-tuan dirahmati Allah. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebut yang mana akulah yang maha pemurah dan yang maha agung untuk memberikan kemaafan dengan jalan menutup keaiban muslim di dunia. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan yang mana dengan sifat pemurahnya Allah itu memberikan pengampunan kepada hamba-hambanya, dengan maha agungnya Allah memberikan kemaafan kepada muslim, kepada seorang muslim dengan menutup keaiban muslim itu di dunia. Subhanallah, tuan-tuan dirahmati Allah, apabila manusia dia melakukan sesuatu keaiban yang tidak baik, keaiban ni perkara yang tidak baik, yang kalau manusia tahu ianya adalah satu perkara yang jelek, yang memalukan, Allah Subhanahu wa taala maha pemurahnya yang mana dia menutup keaiban hamba-hambanya. Dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemaafan, lalu Allah Subhanahu wa taala tutup keaibannya. Maksud dia tuan-tuan, di hari akhirat nanti ketika mana Allah Subhanahu wa taala berikan pengampunan di atas dosa-dosa hambanya di atas dunia ini, hambanya bertaubat kepada Allah, hambanya beristighfar kepada Allah, di hari akhirat nanti Allah tutup keaibannya. Dosa-dosa yang dia lakukan Allah Subhanahu wa taala tutup. Tak ada siapa pun tahu, tuan-tuan dirahmati Allah. Tak ada siapa pun yang dapat melihat dosa yang dia lakukan di atas dunia dahulu. Apabila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum dia meninggal dunia, dia sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dosa-dosa maksiat yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya, Allah ampunkan dosanya, maka ketika mana dia berada di hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala tutup keaibannya. Inilah yang kita nak, tuan-tuan. Kadang-kadang kita ada buat dosa, ianya tak dapat lari, tuan-tuan. Yang namanya manusia ya pasti akan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan melakukan kesilapan, kesalahan, yang namanya manusia. Kecuali para anbiya alaihi wassalatu wassalam, para nabi, Allah Subhanahu wa taala pelihara mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala pelihara dosa mereka, yang mana mereka ini adalah seorang yang maksum, terlepas daripada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada para nabi, tak dapat lari daripada melakukan kesilapan, kesalahan. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quranul Karim, alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam. Mereka yang menjaga diri mereka, menghindarkan diri mereka daripada melakukan dosa-dosa besar, al-kabair, al-ithmi wal fawahish, begitu juga dosa-dosa
yang terkait dengan kemaluannya ataupun disebut dengan fawahish, illa lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Maknanya dosa kecil ni tuan-tuan dirahmati Allah, tak dapat lari, tak dapat kita elakkan. Kadang-kadang kita tak sedar pun kita buat dosa kecil. Kadang-kadang kita keluar daripada masjid pun kita dah buat dosa kecil. Kadang-kadang dalam masjid pun kita buat dosa kecil juga tuan-tuan dirahmati Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan peluang kepada kita dengan dosa kecil ini, memadai dengan kita istighfar, memadai dengan kita melakukan kebaikan, amalan saleh, maka terampunnya dosa kecil kita. Langkah kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, Allah ampunkan dosa kita. Ya, innal hasanat yudhhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan itu memadam akan kejahatan-kejahatan yang kamu lakukan. Kejahatan di sini bermaksud dosa kecil kita. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Subhanahu wa taala berikan pengampunan di atas dosa-dosa kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan tutup keaiban kita di hari akhirat. Ya, tidak ada siapa pun tahu tuan-tuan dirahmati Allah, ya, melainkan ya dosa kecil tadi boleh dengan istighfar. Adapun dosa besar kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pengampunan di atas dosa yang kita laku, besar macam mana sekalipun dosa yang kita lakukan. Ya, besar macam mana dosa yang kita lakukan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa kita, dengan syarat kita benar-benar nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada syarat untuk kita nak bertaubat kepada Allah. Al-Imam Nawawi meletakkan ada beberapa syarat yang kalau kita benar-benar nak bertaubat kepada Allah, di antaranya apa dia? Kita menyesal di atas perbuatan kita, dan kita berjanji tidak akan mengulangi, berazam tidak akan mengulangi perbuatan itu semula. Itu di antara syarat-syarat taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apabila kita mendapat pengampunan daripada Allah di atas dosa-dosa kita, maka di hari akhirat nanti Allah tutup keaiban kita. Allah Subhanahu wa taala tidak dedahkan dosa-dosa yang kita lakukan. Kenapa? Betapa pentingnya kita mengharapkan supaya dosa-dosa ini dilindung oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Subhanahu wa taala dah terima taubat kita. Yang mana sebab itu kalau kita lihat Ghafur dengan Afun, Afun dengan Ghafur ini dia beza tuan-tuan. Dua-dua mendapat kemaafan, pengampunan daripada Allah. Tetapi Ghafur ni yang mana dia dosanya diampunkan oleh Allah, tetapi tidak dipadamkan daripada suratan amal kejahatannya. Adapun Afu, iaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan di atas dosa-dosa kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala padam, Allah Subhanahu wa taala lindung, Allah Subhanahu wa taala sembunyi, yang mana tidak ada lagi di dalam suratan amal kejahatan kita. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Sayyidatina Aisyah tanya kepada baginda ketika di dalam bulan Ramadan, 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan, Sayyidatina Aisyah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sekiranya kalau aku berjumpa dengan malam Al-Qadar, apa yang perlu aku ungkapkan?" Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang mana katakan, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Nah, ini doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma innaka afuwun, Maha suci Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, innaka afuwun, sesungguhnya engkau adalah pemaaf.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, kamu suka memberikan kemaafan, maka berikanlah kemaafan kepadaku. Ini kita minta kepada Allah. Maka afun ni tuan-tuan dirahmati Allah, Allah padamkan dosa kita. Allah Subhanahu wa taala lindung, tutup keaiban kita, sebagaimana hadis kudusi yang kita bacakan pada malam ini. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Agung. Allah Subhanahu wa taala berikan pengampunan, bukan hanya sekadar pengampunan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menutup keaiban kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala tutup dosa-dosa kita yang tidak dilihat dan tidak diketahui oleh seluruh manusia. Kerana di pada mahsyar nanti tuan-tuan bayangkan, ya, semua dapat lihat. Apatah lagi kalau orang yang buat dosa dia tak bertaubat kepada Allah. Ya, Allah lihatkan dosa-dosa yang dia lakukan. Malu tuan-tuan. Kalau di atas dunia ni orang tahu kita buat sesuatu perkara yang tak baik, itu pun kita dah rasa malu tuan-tuan. Tak tahu nak letak mana muka kita. Ya, apabila orang tahu dosa yang kita buat, kejahatan yang kita lakukan, orang tahu, kita rasa malu, nak keluar rumah pun rasa malu tuan-tuan. Bagaimana kalau kita di hari akhirat nanti, bermula daripada umat Nabi Adam alaihi salam sehinggalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dan mengetahui apa yang kita lakukan di atas dunia dahulu. Bayangkan malu kita tuan-tuan dirahmati Allah. Ya, maka beruntung kalau orang yang Allah Subhanahu wa taala tutup keaibannya, dosa-dosanya. Ya. Dan di antara hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tuan-tuan, kalaulah Allah Subhanahu wa taala nak tutup keaiban kita, maka kita kena tutup keaiban saudara kita di atas dunia. Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang menutup keaiban saudaranya di atas dunia, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, Allah Subhanahu wa taala tutup keaibannya dunia dan akhirat. Subhanallah tuan-tuan. Ya. Kalau kita nak Allah Subhanahu wa taala tutup keaiban kita, maka kita kena tutup keaiban saudara kita. Jangan kita dedahkan keaiban saudara kita. Tuan-tuan dirahmati Allah, kenapa kita perlu dedahkan keaiban saudara kita sedangkan keaiban kita pun banyak tuan-tuan? Ya, kesilapan kita pun banyak, dosa yang kita lakukan pun banyak tuan-tuan. Kenapa ada masa untuk kita nak dedah keaiban saudara kita? Ini yang perlu kita muhasabah diri tuan-tuan. Ya, kalau kita nak dedahkan orang lain jahat ataupun orang lain buat keaiban yang menjelekkan, ya, tanpa sebab, kerana ada perkara yang dibolehkan dengan sebab, tetapi tanpa sebab tuan-tuan dirahmati Allah, hukumnya haram. Maka orang yang mendedah keaiban saudaranya tanpa sebab, Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti Allah akan buka keaibannya. Bahkan di dunia lagi Allah dah buka, apatah lagi di hari akhirat. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu cara untuk kita menutup keaiban kita di hari akhirat. Ya, Allah Subhanahu wa taala jaga keaiban kita di hari akhirat dengan kita menutup keaiban saudara kita di atas dunia. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam hadis kudusi ini, kemudian mereka membuka rahsianya sesudah aku menutupinya. Ni dia tuan-tuan, amat malangnya yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam hadis ini. Ya, aku telah menutup keaibannya, tetapi mereka membuka keaibannya. Mereka membuka rahsia mereka. Ya, sebab itu tuan-tuan, di antara perkara yang dilarang oleh Allah juga bukan hanya kita membuka keaiban saudara kita, tetapi kita membuka keaiban diri kita sendiri.
Ini juga termasuk di dalam perkara yang haram. Tuan-tuan dirahmati Allah, kan dalam masyarakat kita ni biasa kan, kita kata aku ni dulu apa yang aku tak buat. Orang tak tahu pun kita ni dulu memang samsing tuan-tuan. Kawan-kawan kita tak tahu yang mana kita ni memang jahat betul. Ya, banyak dosa yang kita buat. Tidak ada siapa yang tahu. Tiba-tiba kita dedahkan keaiban kita. Kita mengatakan aku ni apa yang aku tak pernah buat. Ya, dosa-dosa yang besar-besar semua aku dah buat. Tetapi alhamdulillah sekarang ni aku dah bertaubat. Ini biasa yang kita dengar, ungkapan-ungkapan daripada saudara kita tuan-tuan. Sebenarnya ungkapan ini tidak betul. Tak boleh kita sebut begitu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menutup keaiban kita, haram hukumnya untuk kita dedah. Dengan kita berkata yang mana aku ni pernah buat sekian dosa-dosa macam ni. Tak perlu didedahkan tuan-tuan, kerana Allah Subhanahu wa taala telah menutup dosa kita. Allah telah memberikan peluang untuk menutup keaiban kita. Kenapa kita buka keaiban kita? Ya, tak boleh kita tutup tuan-tuan. Jangan kita ceritakan kepada orang lain. Ya, jangan kita cerita yang mana orang lain tahu yang mana kita ni rupanya pernah buat dosa ini, dosa itu, dosa. Tuan-tuan dirahmati Allah, tidak boleh. Hukumnya haram, sama seperti mana kita mendedahkan keaiban saudara kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang mana mereka yang membuka rahsianya sesudah aku menutupinya. Mereka membuka keaiban mereka sedangkan aku telah menutupinya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, ya, hendaklah kita menjaga setiap kalam kita, setiap perkataan kita. Sebab itu Allah kata apa dia? Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, mata, hati, semua itu akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita tuan-tuan yang akan berbicara akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ungkapkan, perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya dilafazkan, maka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita menggunakan mulut kita untuk bercakap perkataan-perkataan yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yang boleh mendatangkan kerugian kita di hari akhirat nanti, yang boleh menjadikan kita dalam keadaan yang mana Allah Subhanahu wa taala sepatutnya telah menutup keaiban kita, kita buka keaiban kita dengan kita melafazkan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan, dan aku sentiasa wala azalu aghfiru li 'abdi mastaghfarani, dan aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, sentiasa mengampuni hambaku selama hambaku meminta ampun daripadaku. Subhanallah tuan-tuan, betapa pemurahnya Allah, betapa kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Sebab itu di dalam hadis yang lain kita biasa dengar tuan-tuan, bagaimana Allah mengatakan wala ubali, aku tidak peduli apa yang mereka bawa dosa-dosa kepadaku, sehingga kan dosa yang mereka bawa itu sebesar gunung sekalipun, sebanyak buih di lautan sekalipun, apabila mereka datang kepadaku warajautani, apabila mereka meminta kepadaku, mereka memohon kepadaku pengampunan kepadaku, maka ghafartu lak, maka aku ampunkan dosa mereka. Walaupun banyak macam mana sekalipun dosa yang kita lakukan, kemudian kita kembali untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kata apa dia? Aku ampunkan dosa mereka. Betapa Allah itu bersifat Ghafur, Maha Pengampun. Allah bersifat Rahim, Allah Maha Mengasihani. Kenapa
ada di kalangan manusia yang tidak mahu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa ada di kalangan manusia yang masih lagi tidak mahu mengakui akan dosa-dosa yang dia lakukan? Masih lagi nak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sedar dengan apa yang telah dia lakukan untuk dirinya, kezaliman yang dia lakukan, dosa yang dia lakukan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membuka pintu taubat kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala sentiasa membuka seluas-luasnya babul maghfirah, pintu pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia itu tuan-tuan dirahmati Allah, disifatkan yang tidak mahu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dosa-dosa yang dia lakukan, maka disifatkan mereka ini adalah manusia yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong kepada Allah tuan-tuan, dia tidak mahu bertaubat kepada Allah, dia tidak mahu memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disifatkan sedemikian. Hanya orang yang sombong saja dia tidak mahu menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di dalam hadis tuan-tuan dirahmati Allah, di antara orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mana pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia benci untuk bertemu dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti tuan-tuan, orang mukmin, orang yang melakukan kebaikan, orang yang melakukan amalan saleh, mereka ini suka untuk nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pertemuan itu mestilah melalui satu proses yang namanya kematian. Kalau kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, perlu melalui satu proses yang namanya kematian. Orang mukmin, orang yang melakukan amalan saleh, mereka ini amat suka, cinta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana mereka yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka. Ketika mana mereka meninggal dunia, kemudian dibawa kehidupan akhirat, maka pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan membalas ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada mereka. Sebab itu orang mukmin dia suka nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila sebut kematian, dia tak rasa takut tuan-tuan. Apabila disebut dengan kematian, dia tak benci dengan kematian. Kerana dia telah bersiap sedia dengan amalannya. Dia telah buat persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amalan saleh kita, alhamdulillah tuan-tuan dirahmati Allah, saya yakin persiapan telah dibuat untuk bertemu dengan kematian. Kita telah pun bersedia untuk bertemu dengan kematian bila-bila masa. Kerana kematian itu akan datang secara mengejut kepada kita. Maka orang mukmin tuan-tuan dirahmati Allah, dia suka untuk bertemu dengan Allah, yang mana akan melalui satu proses yang namanya kematian. Namun tuan-tuan dirahmati Allah, orang yang melakukan dosa kepada Allah, orang yang kita sebut dengan gelaran mereka ini adalah orang yang sombong, tidak mahu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mahu merasa puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan di atas dunia ini, sehingga akan menganggapkan dunia ini adalah sebagai tempat untuk mereka hanya bersukaria. Hanya sekadar untuk mereka melakukan apa yang diinginkan oleh nafsu mereka semata-mata. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagi golongan ini tuan-tuan, yang mana mereka benci untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa dia? Aku juga benci untuk bertemu dengan mereka. Tuan-tuan dirahmati Allah, ahlul ma'asi benci untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan aku juga benci untuk bertemu dengan mereka. Orang kafir juga benci untuk bertemu dengan Allah. Sebab itu orang kafir apabila sebut dengan kematian, mereka tak suka tuan-tuan. Mereka takut dengan kematian. Kerana mereka belum puas menikmati apa yang ada di atas dunia ini. Lalu apabila diceritakan kematian tuan-tuan dirahmati Allah, mereka tidak suka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan aku juga benci untuk bertemu dengan mereka.
Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, orang yang tidak mahu bertaubat kepada Allah adalah orang yang sombong. Maka orang yang sombong ini tuan-tuan dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala akan benam di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita nak lengahkan taubat kita tuan-tuan. Minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Dosa-dosa yang kita lakukan, ya, menyesal dengan sepenuh-penuh hati kita tuan-tuan. Dosa kita banyak, ya, dosa kita banyak yang kita lakukan tuan-tuan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyekat untuk hamba-Nya memohon pengampunan kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menutup pintu taubat hamba-hamba-Nya. Sentiasa kita beristighfar kepada Allah, mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap masa tuan-tuan, istighfar kita terutamanya. Kerana dosa kecil kita banyak tuan-tuan. Ya. Dosa kita yang kita lakukan, dosa kecil ni banyak sangat. Maka dengan melazimi istighfar kita, terutamanya zaman fitnah ni, zaman akhir zaman yang kita sebut dengan zaman fitnah ni tuan-tuan, mudah sangat kita buat dosa kecil tuan-tuan. Ya, banyakkan istighfar kita, kerana istighfar itu akan memadamkan dosa-dosa kecil kita. Ini cara yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Kalau kita nak sebut istighfar ni tuan-tuan, ya, nak dinisbahkan kepada Nabi, nak disandarkan kepada Nabi tuan-tuan, istighfar Nabi sehari berapa kali tuan-tuan? 70 kali. Itu Nabi punya istighfar tuan-tuan. Disebut dalam riwayat yang lain, mi'ata marrah, sebanyak 100 kali sehari istighfar Nabi. Kita berapa kali tuan-tuan? Selepas solat 3 kali, darab dengan 5 kali solat, baru 15 kali tuan-tuan. Itu kita tuan-tuan dirahmati Allah. Kalau kita tak lazimi dengan luar daripada solat, selepas solat kita, makna itu saja bilangan yang kita lakukan, khususnya, ya, 3 kali selepas selesai solat, selepas salam, ya, tak memadai tuan-tuan dirahmati Allah. Nabi SAW 100 kali ataupun 70 kali istighfarnya Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, banyakkan kita istighfar kepada Allah, yang merupakan zikir yang paling terbaik, iaitu mohon pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam hadis qudsi ini, yang mana, ya, aku sentiasa mengampuni dosa hamba-hambaku selama mana hambaku meminta ampun daripadaku. Ya, Allah Subhanahu wa taala terbuka untuk menerima taubat hamba-hambanya. Jadi tuan-tuan, ya, apabila Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada hamba-hambanya, kembalilah kepada aku, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Allah menyebutkan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala seru, Allah Subhanahu wa taala panggil kita tuan-tuan. Siapa dia? Kita semua ni, bukan orang lain tuan-tuan. Allah kata apa dia? Qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Siapa melampaui batas ni tuan-tuan? Hamba Allah yang melakukan dosa kepada Allah, yang melakukan maksiat kepada Allah, yang melakukan kemungkaran kepada Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, ke atas diri mereka, melampaui batas atas diri mereka, dosa yang mereka lakukan. La taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Jangan kamu merasakan tidak ada peluang untuk mendapat pengampunan daripada Allah. Allah kata la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu akan memberikan pengampunan di atas segala dosa yang dia lakukan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebut sendiri, tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan hadis yang kita dengarkan pada malam ini, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa mendambakan keampunan Allah, kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan hadis yang kita dengarkan pada malam ini yang menjadikan kita hamba Allah yang sentiasa memohon kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala di atas dosa-dosa kita, dan hendaklah kita menjadi hamba Allah yang menutup keaiban diri kita dan begitu juga menutup keaiban saudara-saudara kita. Tuan-tuan dirahmati Allah, saya kira cukup sekadar itu saja insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik itu ada kelemahan pada diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Awesome.